Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linear law ni sebenarnya dia topik baru. Walaupun dia topik baru, tapi kita dah buat dah topik ni sebenarnya dalam matematik, iaitu dia punya basic dia, awak kena tahu buat garis lurus. Ingat tak garis lurus dalam matematik? Dia kena ada dua titik. Bila ada dua titik tu, lepas tu awak sambung je titik tu. Macam tu je. Lepas tu awak kena tahu macam mana nak cari kecurunan. Kecurunan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Itu dia basic dia. Lepas tu ingat tak? Y MX plus C. Persamaan garis lurus. Itu basic dia. Senang je. Tak ada susah pun. Kenapa dia panggil hukum linear? Sebab nak tukar daripada non-linear ataupun bukan linear. Persamaan bukan linear nak tukar kepada bentuk linear. Itu je. Okey, kemudian yang first kali kita kena faham konsep line of best fit, iaitu garis terbaik, penyuaian terbaik. Penyuaian terbaik tu macam mana? Okey. Nanti bila awak buat plotting nak buat graf, bila nak buat plotting nanti ataupun buat titik-titik tu, bila di titik-titik tu kita boleh sambungkan garisan tu kan. Tapi dalam hukum linear ni, dia punya titik tu dia takkan sama tau, takkan selari, takkan dapat selari. Okey, contohnya macam nombor 1 ni Okey, nampak tak titik dia? Okey, tapi dia tak sama tau. Okey. Jadi bila kita buat graf nanti, okey, ni basic dulu. So, apa yang dia kata line of best fit ataupun penyuaian terbaik dalam bahasa Melayunya ialah daripada ada 1, 2, 3, 6, 7, 8 ni, 8 titik ni, okey, dia akan kena 2 atau 3 titik sahaja. Okey, tapi cara dia ialah okey, pastikan ada titik yang tak kena tu balance, iaitu seimbang. Mungkin yang tak kena tu contohnya ada dua titik. Maksudnya tak kena tu satu atas, satu kat bawah. Okey, contohnya saya nak ambil satu titik ni. Okey. Okey. Contoh saya ambil macam ni. Okey, ini nak tunjuk bagi awak macam mana nak buat penyuaian terbaik. Saya tunjuk basic dulu. Okey, cuba tengok yang kena. Yang kena, ini. Yang ini. Dengan mana lagi tu kena? Yang kena. Ini boleh kena. Yang kena yang saya tunjuk nak panah tu. Tu kena. Okey, jadi tak kena dia ada dua tau. Okey. 1, 2, okey, 3, 4. Okey. Jadi yang kata best line of best fit ni ada dua tak kena, iaitu dua atas dan dua di bawah. Dia tengok macam tu. Okey. Jadi kalau kami pemeriksa ni, dia akan tengok yang mana tak kena dan yang mana yang kena. Okey. Boleh Kemudian garisan awak kena habiskan sampai sentuh pada paksi Y. Okey, contoh 2. Saya tunjuk pula contoh 2. Contoh 2. Biasanya ada 6 titik je. Okey, ni dah lebih sebenarnya. Ni dah 9 titik ni. Okey, biasanya 6 titik je kena buat. Okey, contohnya saya nak ambil, okey, dari hujung sana sampai hujung sini. Saya ambil titik hujung. Nah, ini. Dengan ini. Okey. Dia saya sambung. Okey, cuba tengok. Berapa tak kena? Kita tengok sana ke tak kena. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, hujung bawah tu kenalah Okey. Jadi, kalau macam ni ada 2 atas tak kena, 3 atas tak kena kat bawah. 3 tak kena kat bawah 2 atas, 3 kat bawah. Okey, kalau macam ni dia pemeriksa akan tengok yang kena pula. Okey, adakah betul-betul kena yang kena tu? Kalau yang kena tu betul-betul kena, jadi ini boleh dianggap sebagai line of best fit, penyuaian terbaik. Sebab balance, walaupun ada 2 dekat atas, 3 kat bawah. Okey, yang tak balance tu, contohnya saya ambil baru. Contohnya saya ambil yang buat baru Contohnya yang tak kena lah, yang
bukan line terbaik. Okey, yang bukan line terbaik macam ni contohnya. Okey. Okey, tengok. Ada 5 biji ke atas tak kena. Yang tak kena ni bulatkan. Ni 3, 4, 5. Okey, bila dekat atas ada 5 tak kena, bawah langsung tak ada. So, ini boleh dianggap sebagai salah. Kemudian, awak kena tahu gradient ataupun kecerunan. Ingat formula kecerunan? Ni Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Dapatkan 2 titik. Okey, ada X1, Y1 dan X2, Y2. Okey, ada 2 titik. Dapatkan kecerunan. Okey, itu gradient. Dan C ialah pintasan Y ataupun Y-intercept. Pintasan Y. Okey, itu C. Dan persamaan dia ialah Y MX plus C. Okey, benda ni kita belajar dalam matematik. Okey, persamaan garis lurus. Y MX plus C. So, Y ni ialah paksi Y. Okey, Y ialah paksi Y. M mewakili kecerunan ataupun gradient. Dan X ialah paksi X. Dan C ialah pintasan Y ataupun Y-intercept. Okey. Nanti cikgu tunjuk macam mana tu nak buat. Okey, let's see. Saya tunjuk exercise lah. Nanti cikgu nak buat ni. Okey, tengok soalan A. Soalan A. Dia bagi paksi Y dengan paksi X tu dapat X. Okey. So, kita dah ada 2 titik. Nampak tak 2 titik? Ini 1 dan ini 1, ada 2 titik. Titik yang pertama tu ialah 0,9 dan satu lagi ialah 81. Okey, daripada sini kita dapatkan dulu kecerunan. So, M Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, ada 2 titik. Mana-mana pun boleh jadi X1, Y1 ataupun X2, Y2. Contohnya, saya nak ambil yang bawah ni sebagai X1, Y1. Atas ni X2, Y2 pun boleh. Tidak masalah. Okey, jadi saya ambil Y2. Y2 saya jadi 9 tolak dengan 1. Dan X2 ialah 0 tolak dengan 8. So, terdapat nanti 9 tolak 1, 8 bahagi dengan negatif 8. So, terdapat nanti negatif 1. So, gradient ataupun kecerunan ialah negatif 1. Okey, bila dapat kecerunan ni, okey, awak ingat tak macam mana buat persamaan? Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Ingat lagi tak ni? Nak buat persamaan. Okey. Kemudian, Y kita ambil Y1. Y1 saya pilih 1. Daripada persamaan ni Y1. M kita dapat negatif 1. X tolak dengan X2 iaitu 8. Okey, saya ganti dah. X1 dengan Y1. Okey, clear tak kat sini? Okey, kemudian kita expandkan dia. Y tolak 1 sama dengan negatif X tambah dengan 8. Dan Y sama dengan negatif X tambah 8 tambah 1. Dapatlah Y sama dengan negatif X tambah 9. Cikgu, yang tu memang formula dia? Yang ini? Okey. Ni nak formula untuk dapatkan kecerunan. Persamaan. Nampak persamaan guna formula ni. Okey. Kalau awak ingat belajar matematik, dia ada cara juga. Iaitu Y sama dengan MX plus C. Boleh juga. Ingat lagi tak guna kaedah matematik? Okey. So, ada 2 formula iaitu ni Allahuakbar. So, ada 2 formula. Satu formula untuk kecerunan. Satu lagi formula untuk persamaan. Okey, clear? Okey.
Cikgu tunjuk soalan E. Contohnya soalan E ni. Soalan E ni apa beza dia? Okey, beza dia ialah, cuba tengok dekat persamaan tu. Ada pintasan Y, ada Y. Pintasan X dia buat X kuasa 2. Okey. So, kena konsep yang sama. Okey, dapatkan keturunan. Iaitu Y2 tolak Y1. Saya ambil 16 tolak dengan 4. Kemudian 5 tolak dengan negatif 1. Okey, jadi kita dapat nanti 6 tolak 4, 12. Dibahagi dengan 6. Terdapat M dia ialah 2. Dapat keturunan dia 2 sekarang. Okay. Kemudian, kita guna formula yang sama iaitu Y tolak Y1. Saya ambil 16. M kita ambil 2. X tolak dengan 5. So, dapat nanti Y tolak 16. Kita kembangkan dia dapat 2X tolak 10. Dan Y sama dengan 2X tolak 10 tambah 16. Terdapat negatif Y sama dengan 2X tambah 6. Okey. Okey. Jadi, saya dapat dah Y sama dengan 2X tambah 6 kan? Tetapi tengok. Tengok pada pintasan paksi X. Paksi X menunjukkan X kuasa 2. Bukan X. Okey, jadi kita tukarkan sahaja. Paksi Y. Dapat Y. Okey. Sama dengan 2X kuasa 2 tambah 6. Okey. Tengok pada graf. Tengok pada paksi. Kalau Y. Kalau X kuasa 2. Tengok pada itu je. Contohnya kalau Y, contoh paksi Y dia letak M. Jadi M sama dengan 2X kuasa 2 tambah 6. Contohnya. Nanti kita buat tengok lagi contoh. Okey. So, cikgu nak buat cuba soalan F. Dapat tak? Y sama dengan negatif 3X kuasa 2 tambah 11. Cuba So, soalan yang F. kuasa 2 tu, kuasa 2 kan X je? Kuasakan 2X. Tengok pada paksi. Kalau paksi X kuasa 2, kita ganti je X kuasa 2 je. Ganti je. Tukar je. Kalau paksi X tu M, ganti je M. Contoh soalan G dengan H ni. Dia guna pintasan Y dia ganti dengan S. Lepas tu pintasan X dia ganti dengan T. Okey. Tapi jangan risau, kita guna konsep yang sama. Iaitu dapatkan M. Okey, jadi saya guna M. 9 tolak 0. 5 tolak dengan 3. So, dapat 9/2. Okey, itu ialah M. Kemudian, kita masuk dalam formula Y tolak Y1. M, X tolak X, 1. Okey. Jadi, Y tolak dengan 0. M, 9/2. X tolak dengan 3. Saya gantikan guna titik 3, 0. Okey. So, dapat Y sama dengan 9/2X tolak dengan 27/2. Okey. Oleh kerana oleh kerana paksi X, paksi Y dia guna S. Jadi, cikgu ganti dengan S. Okey. 9/2 tu kekalkan dia, keturunan. Dan X tu saya ganti dengan T. Yang lain tu saya kekalkan je. Dapat 27/2. Okey. Macam tu je. S tu dia ganti dengan S. X tu dia ganti dengan T. Okey. Dah. Ini nama dia persamaan yang paksi S dengan paksi T. Okey. Yang ini. Okey. Dia suruh apa? Dia suruh buat persamaan. Tengok the diagram below show a line above pursued by protein graph of D dengan T. Paksi D dengan paksi T. Saya zoom kejap. Okay. Graph of D against T. D melawan dengan T. The line intersect the vertical and the horizontal axis at point 0.2. So, kat sini 0.2 dekat pintasan Y. Kemudian,
6.0, 6.0 dekat pintasan X. Find, okay, find the equation of the best fit. Cari persamaan best fit. Macam tadi kita buat tadi. First, buat apa? Okay, garis keturunan. Cik keturunan tu. Buat 2 tolak Y1. Okay, per dengan X2 tolak dengan X1. So, dapat apa ni? 6 tolak 0. Terbalik. Terbalik. Y kan? Y. Y sambil 2 tolak 0. 0 tolak 6. So, dapat nanti negatif 1/3. Okay, good. Negatif 1/3 kan? Okay, so kita masuk pun, kemudian buat masuk dalam persamaan. Y tolak Y1. M X tolak X1. Jadi Y tolak, saya ambil 0 lah. M negatif 1/3. X tolak 6. Okay, 0 dengan 6 saya guna. So, dapat sini Y sama dengan negatif 1/3 X tambah dengan 2. Ya, tambah dengan 2 Okey. Tapi kita tak boleh salin formula ni, bukan salin, kita tak boleh guna persamaan ni. Persamaan ni Y sama dengan 1/3 X. Kita guna D. Just tukar. So, D sama dengan negatif 1/3 T tambah 2. Okey. Ni persamaan best fit line. Okey, dah siap dah soalan 1. Okey, ada soalan tak? Clear Okey, sekarang okey. Untuk soalan nombor 2, dia kata find the value of T when D equal to 3. Cari nilai T apabila D sama 3. Masukkan dalam persamaan. Okey, good. Macam tadi, dia bagi graf. Kita boleh baca terus. Okey. Yang ini dia bagi persamaan. So, senang je. Gantikan D dalam persamaan. So, gantikan D sama dengan 1/3 T tambah 2. So, ganti dengan 3. So, dapat final sana dapat negatif, dapat 1/3 T sama dengan 2 tolak dengan 3. So, T sama dengan negatif 1 darab 3 dapat negatif 3. Okey, betul. T dapat negatif 3. Okey. Okey. Kemudian, soalan nombor 2, atau nombor 3. Nombor 2 selesai, nombor 3 pula. The value of D when T equal to 4. Gantikan T sama dengan 4 pula dalam persamaan. Jadi, sebab baru. D sama dengan negatif 1/3. Saya ganti dengan 4 pula. Tambah 2. So, D nanti dapat negatif 4/3 tambah 2. So, dapatlah D nanti 2/3. Okey, good. Selesai. Okay, boleh faham ke ni? Boleh. Okay, ni nombor 1. Ni nombor 2. Ni nombor 3. Okey, jom.